Ya, Alhamdulillah ya, kita berjaya menghubungi ya Ustazah Zati Hanani binti Datuk Seri Setia Haji Rajid, iaitu mengenai dengan hari ini kita akan bicara mengenai dengan dugaan puasa ni. Dan bagaimana kalau kita sapa? Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suaranya jelas ya. Kedengaran bersama kita di jam terakhir kita bersama Rampai Pagi ini, ceramah Ramadan bulan mulia. Sekali lagi kita berkesempatan untuk bersama Ustazah, dan tajuk yang dibawakan ini dugaan berpuasa, betul ya? Betul, insya-Allah. Alhamdulillah. Kalau akan diperkatakan mengenai dengan dugaan berpuasa ni banyak pula Ustazah ya. Lahiriah, batiniah, zahir, yang indukten tahu, sebagainya lah. Jadi untuk memperkatakan mengenai dengan perkara ini, saya lebih suka untuk Ustazah ya memberikan mukaddimah mengenai dengan tajuk ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Intan dan juga Wali, dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Rampai Pagi kerana undangan sekali lagi di dalam menyampaikan ceramah di bulan puasa yang mulia ini, itu mengenai dengan tajuk dugaan berpuasa. Masya Allah, hebat tajuknya ni, dugaan berpuasa. Wali dan juga Intan. Tadi saya ada mendengar sedikitlah ristaan daripada Intan dan juga Wali, yang mana kitanya tu termengumpat. Masya Allah, termengumpat kalau bersama dengan rakan, kemudian dengan sahabat handai, dengan keluarga. Macam 11 bulan sudah terbiasa sudah dengan keadaan macam tu. Tiba-tiba di bulan puasa yang bulan Ramadan ni, kitanya tu menghalang untuk membuat macam tu. Memang indah terlepaslah. Lurus. So sama ada kitanya tu sedar ataupun indah, jadinya kitanya tu memanglah indah terlepas daripada kesilapan. Tapi apa yang pastinya, kita ni tahu yang kita ni indah perfect, indah sempurna, bukannya robot dan sebagainya. Kerana kita ni manusia, kita ni lazimi dengan istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, sebagai mukaddimah hari ini, iaitu mengenai dengan tajuk dugaan berpuasa. Sebelum itu dalam kita ni tu, dalam saya menyampaikan ni, baiknya dulu saya berdoalah supaya lancar perjalanan saya menyampaikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, rabbi tamim alaina bil khair. Sallallahu alaika wa sallama ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah. Okey, baik. Dugaan berpuasa. Bila disebut tentang dugaan ni, perkataan dugaan itu saja memang terselit di dalam kehidupan kita ni ataupun di dalam pemikiran kita ni. Dugaan itu merupakan sesuatu yang musibah. Contohnya saja macam dugaan aksiden kereta, kemudian kebakaran rumah dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dugaan ni ia termasuk juga di dalam keadaan kita ni senang lenang. Maksudnya dalam keadaan sihat ni kita ni diuji. Pasal apa? Maksudnya tu ujian itu indah mengenal susah ataupun senang. Ya, kita ni selagi mana kita ni hidup, selagi mana kita ni hidup dan juga bernama hamba Allah, maka kitanya tu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa kitanya tu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Sama ada kitanya tu menentukan sama ada kitanya tu beriman ataupun sebaliknya. Sebab patutlah kitanya ni walaupun kita ni sihat dan ada segala-galanya, jangan juga terlampau sanang-sanang bandarnya orang macam kita ni tu perfect, tapi sebenarnya kita ni diuji. Apatah lagi di bulan-bulan Ramadan yang mulia ni, kita ni banyak diuji untuk kita ni tu menahan kita punya hawa nafsu kita ni tu. Jadinya saya ingin mengungsikan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'la ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sadaqallahul azim.
Itu yang kira-kira terjemahannya, dan bertasbihlah memuji nama Tuhanmu yang maha tinggi, jauh daripada segala sifat kekurangan, yang telah menciptakan sekalian makhluknya dan menyempurnakan penciptaan itu, dan yang telah menetapkan keadaan makhluk-makhluknya serta memberikan petunjuk. Artinya di sini ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam ayat ini, khasnya pada ayat yang ketiga, wallazi qaddara fahada, itu menjelaskan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan apa yang dikehendakinya, dan Allah jualah yang memberikan petunjuk kepada apa yang ditentukan, sama ada berupa amal kebaikan ataupun amal keburukan. Akan tetapi manusia ni dikurniakan akal fikiran sama ada untuk membezakan yang baik ataupun yang buruk. Apapun yang terjadi sudah Allah tetapkan. Artinya kita ni tu sentiasa ada pilihan, sama ada akan membuat kebaikan ataupun sebaliknya tu. Jadinya di sini ni kalau kita ni kan mau pahala berganda-ganda, kita ni elak untuk membuat dosa ataupun membuat perkara-perkara yang haram. Baik. Kemudiannya sebagai mukadimah hari ini juga dugaan berpuasa ni, bila mana sahaja kita ni tu berpuasa, kita ni tu berpuasa ni kita ni tu menahan diri daripada makan minum, dan bukan setakat makan dan minum, tetapi juga melawan ataupun mentarbiyah diri kita ni tu, mendidik jiwa kita ni, daripada, maksudnya tu daripada nafsu amarah kepada nafsu mutmainnah ataupun nafsu yang baik. Segala macam mengumpat, kemudian yang indah baik itu kita ni cuba tahankan. Wallahu taala a'lam. Itulah sedikit sebanyak. Alhamdulillah ya, penerangan yang jelas daripada Ustazah Zati Hanani ya sebentar tadi berkenaan dengan dugaan berpuasa ya. Sebelum kita lanjut nih ke soalan berikutnya, ingin juga kita ni dapatkan penjelasan ni Ustazah ya. Jadi dugaan ini maksudnya bukan sahaja perkara-perkara yang indah kita ni suka, sebagai contoh musibah ya, penyakit, taun, bala bencana dan juga sebagainya ya. Malahan kesenangan itu juga Ustazah adalah dugaan kepada kita ni, kekayaan, kebun yang lebat, harta yang banyak ya. Itu adalah dugaan-dugaan juga ketika kita ni menjalani kehidupan ini. Macam mana ia akan mengefek kita ni di bulan Ramadan ketika kita ni berpuasa ni Ustazah? Maksud saya dengan kemewahan yang kita ni ada ni. Baik. Terima kasih Wali dengan soalan yang dia ajukan tadi tu. Itu macam mana kita ni tu kan nyorang, kalau kesenangan yang kita ni dapat itu macam mana kita ni kan handle ataupun macam mana kita ni tu kan menghargai. Saya kongsikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mananya katanya dua nikmat yang kira-kira mafhumnya, dua nikmat yang selalu dilupakan ketika sehat dan juga ketika lapang. Kalau masa kita ni sehat, kita ni boleh buat apa saja, dan juga kita ni masa lapang kita ni pun juga kita ni boleh buat apa saja, sehingga kan kita ni tu boleh hidup dengan sesempurna yang mungkinlah. Kemudiannya kalau sekiranya kita ni sehat dan juga kita ni tu masa kita ni tu terlampau sempit sudah, kita ni tidak dapat buat apa-apa. So macam mana kita ni tu kan menjaga menjaga segala kesenangan-kesenangan ini adalah dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana cara kita ni tu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Salah satunya macam tadi ada Wali mengatakan, ujian ini bukan hanya merupakan yang kita ni indah suka, tapi yang kita ni suka ni pun sudah diuji. Contoh tadi macam kebun yang lebat, kemudian ada banyak harta dan sebagainya. Kita ni jalankan dan juga kita ni maksudnya tu kita ni lakukan yang terbaik semata-mata untuk mengharap keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh tadi macam kebun yang lebat. Saya analogikan, membuat perumpamaan, Wali ada ladang ataupun kebun pokok mangga Mahathir. Pasar tu Wali Ya, boleh. Manis-manis lagi. Macam mana Wali kan tu untuk kan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karit. Biartinya malas bukan bersedekah.
Itu artinya Indah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita ni tu kan menghargai, kita ni lakukan perkara-perkara yang baik dengan nikmat Allah tu. Contohnya bersedekah. Wali bersedekah arah saya, habis sejarah pagi ni wali apa tu namanya? Wali anu saja, wali kira macam manulah. Apa tu namanya, bagi arah tepat bawah, arah tepat pintu, depan pintu tu. Kira macam deliverynya orang. Misalnya delivery saja. Pakai delivery. Kemudian sedekahkan kepada anak yatim, kemudian sedekahkan kepada orang-orang yang berpuasa. Cuma tu. Sini tu ataupun yang selebihnya membuatkan kebaikan-kebaikan dengan apa yang nikmat Allah bagi arah kepada kita ni. Kemudian yang keduanya juga, macam mana kita ni tu kan mensyukuri ataupun menghargai dengan nikmat Allah, dengan ujian yang Allah bagi arah kita ni, dengan kebaikan yang Allah bagi arah kita ni. Selain daripada membuat kebaikan dengan apa yang kena bagi itu, yang keduanya kita ni tu sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masanya Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita ni apa tu namanya, mengambil sedikit nikmat itu. Contoh macam tadi tu kebun pohon mangga yang yang subur, kemudian ada lebat buahnya, tiba-tiba sahaja jadi indah berbuah. Ada tu ada kalanya surut dan naikkan. Di sana tu kita ni bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya kita ni tu mensyukuri nikmat Allah ketika senang saja, tetapi kita ni tu mensyukuri nikmat Allah ketika susah dan senang, insya-Allah. Itulah cara kita ni tu kan menghandle ketika ujian di kala senang, insya-Allah. Ya, alhamdulillah ya. Dan seterusnya ini Ustazah ya, dalam di bulan puasa ini ya, manusia diuji dengan berbagai jenis ujian dan juga cabaran, dan ada kadang-kadangnya terluah jua ni Ustazah rasa marah. Jadi macam mana ni Ustazah ya untuk kita ni mengatasi daripada ya lidah kita ini berkata-kata yang menyakitkan, macam mana? Okay. Terima kasih Intan. Saya ingat pepatah ada mengatakan lidah ini tidak bertulang. Masya Allah. Ada tu dalam bait lagu. Ada. Intan, selagi yang dia bertulang tu, memang ia akan macam nyorang, macam pistol, sentiasa berkata-kata sama ada. Tapi yang saya katakan di sini tu sama ada kitanya tu kan bercakap baik ataupun indah. Sebab itu tadi sini ni ada Islam ada mengajarkan kita ni, iaitu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu berpuasa, janganlah ia bercakap perkara-perkara yang kotor dan sia-sia. Dilarang juga bertengkar dan memaki hamun. Apabila ia dimaki hamun oleh seseorang atau diajak bermusuhan, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku berpuasa hari ini. Saya tadi tertarik dengan apa tu namanya, perumpamaan yang Wali dan Intan katakan tadi tu, bila mana saja kita ni berkumpul dengan sahabat handai dan juga keluarga tu, bila termengumpat, mesti salah seorangnya tu mesti sadar, sesungguhnya aku berpuasa. Cuma ni pulang tu mulut kita ni, astagfirullah. Tapi jangan lagi disambung, ya tebah. Jangan lagi disambung cuma tu. Jangan lagi disambung. Artinya kita ni cakap dengan perkara-perkara yang baik saja. Perkara-perkara yang baik. Kemudian kita ni tu cuba berzikir dengan orang sekeliling. Maksudnya tu kita ni mengajak orang-orang sekeliling kita ni tu, dan juga sama ada keluarga kita ni atau sahabat handa kita ni tu, supaya berkata-berkata yang baik saja, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya. Bila mana sahaja kita ni tu mengucapkan kata-kata yang baik, insya-Allah perkara-perkara yang baik pun kena bagi juara kepada kita ni. Pasal apa? Mulut kita ni hanya berfungsi untuk dua saja, berkata baik ataupun diam. Kalau kita ni indah dapat mengatakan yang baik, diam saja. Tapi diam-diam tu jangan jual ngumpet di dalam hati. Kau bida. Indah. Kita ni tu sabar. Sungguhnya sabar. Sabar dalam hati. Aku diuji masa ni dan aku berpuasa masa ni. Macam mana kan menghilangkan sikap negatif itu bila mana sahaja orang macam ni orang men-trigger kemarahan kepada kita ni tu,
cuba mengelak daripada kemarahan itu. Pasal kita ni berpuasa. Pasar ni pahalanya kalau kita ni mengelak daripada marahan ya, sudah tak lapar. Biasanya kalau lapar ni, ni orang fisiologi badan kita ni tu inda terpenuhi, pasal inda makan. Sebab itu dah kita ni tu kalau kita ni tu benar-benar beriman kepada Allah, berpuasa, beriman kepada Allah ni, kita ni tu menjaga mulut kita ni dan juga anggota-anggota lainnya daripada melakukan perkara-perkara yang indah baik. Contohnya tadi tu berwudu supaya mengelak kemarahan. Tapi berwudunya tu jangan masa time kumur-kumur atau penuh mula-mula mulut, tapi sudah diadakan diluahkan sedikit airnya. Rupanya terminum. Indah, jangan macam tu. Artinya di sini tu kita ni tu mesti kita ni tu berpuasa dengan penuh keimanan dan juga pengharapan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, menarik sekali ya. Sebentar tadi Intan menjaga lidah ketika kita ni berpuasa ya. Umpat mengumpat ini biasanya terjadi selalunya di sebelah petang lah ya. Penyediaan makanan selepas bersungkai. Selepas makan bercerita-cerita bersama dengan keluarga. Indah sengaja. Indah sengaja. Terkeluarlah ya umpatan-umpatan dan juga gosip dan sebagainya ya. Jadi Ustazah ni ya, kalau kita lihat dunia dini hari mengumpat, mengucap dan juga sebagainya ini bukan saja dilakukan daripada lidah dan juga mulut kita ni. Terbaca juga di media-media sosial macam-macam keluhan-keluhan orang netizen lah ya, yang kita ni lihat juga. Allah subhanallah. Yang kadang-kadang terumpat ya, termarah dan juga sebagainya. Jadi bulan puasa ini bagaimana ia mengajar kita ni untuk erti sabar? Mungkin Ustazah boleh komen mengenai perkara ini. Cantik awal ya. Sekarang ni kita ni ada sudah lidah teknologi. Bukan hanya lidah untuk berkata yang buruk, tetapi jari di hujung hujung jari ni membuat dosa-dosa. Benar pula kita ni punya mulut indah berkata-kata, tapi keyboard warrior. Tangan kita ni berjalan. Maksudnya netizen yang mengatakan, netizen yang mengatakan yang indah sepatutnya yang dicakapkan. Macam mana sebenarnya puasa tu mengajar kita ni untuk sabar. Satu pepatah Arab ada mengatakan syahrul Ramadan syahrus sabru wa sabru sawabuhul jannah, iaitu bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran dan ganjaran kesabaran adalah masuk syurga. Macam mana Ramadan itu mengajarkan erti kita ni kesabaran? Sebenarnya banyak Ramadan ini mengajarkan erti kesabaran. Salah satunya sabar itu yang untuk kita ni lakukan adalah demi ketaatan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tu sabar untuk taat kepada Allah, kemudian sabar untuk menghindarkan maksiat, iaitu meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah ataupun situasi yang tidak diharapkan yang telah berlaku. Tiga perkara ni ujian ataupun Ramadan itu telah mendidik kita ni, iaitu sabar itu telah mengajarkan kepada kita ni untuk sabar, untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya saja ketika berpuasa ni, kita ni itu taat dengan perintah Allah, kemudian kita ni berpuasa. Kemudian sabar dalam menghindari maksiat. Kita ni sabar. Jangan buat maksiat itu, jangan ikut mengumpat, jangan ikut melihat benda yang indah senonoh. Kemudian jangan berjalan arah tepat perkara-perkara yang indah bermanfaat. Artinya di sana tu kita ni sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah ataupun situasi yang indah diharapkan, yang indah disangka-sangka terjadi arah pada kita ni. Tapi kita ni sabar juga di dalam menghadapi rintangan ataupun ujian itu di dalam bulan Ramadan ini. Sebab itu bila mana sahaja kita ni tu sabar dan kita ni tu menahan rasa daripada emosi kita ni tu, insya-Allah pahalanya akan berganda-ganda, dan juga pahalanya tu adalah masuk syurga juga. Sebab itu Ramadan itu adalah perisai daripada segala dosa-dosa yang kita ni lakukan. Sebab itu kita ni mesti banyak muhasabah sama ada kita ni tu berpuasa untuk menahan lapar dan dahaga, ataupun hanya berpuasa yang lapar dan dahaga tu, ataupun kita ni tu berpuasa untuk Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab itu bukan sahaja kita ni berpuasa ni untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi kita ni tu penuh dengan pengharapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diampunkan dosa-dosa kita ni. Insya-Allah bila mana sahaja kita ni keluar daripada bulan Ramadan ni, kita ni pun akan menjadi orang yang baru. Orang yang baru. Maksudnya tu bukannya orang yang baru tu kita ni tu macam ular macam bertukar baju ataupun bertukar kulit. Bukan cuma tu. Tapi kita ni tu sebenarnya kita tu bersih daripada segala dosa-dosa kita ni, kecuali dengan syarat kita ni tu mesti mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ketika berpuasa ni. Insya-Allah. Ya, itu yang disebutkannya di mana bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah ataupun bulan mendidik kita ya. Pun kita ucapkan ribuan terima kasih ya kepada Yang Mulia Ustazah Zati Hanani binti Datuk Seri Siti Haji Rajid. Memang cukup menarik ya, dan juga banyak ilmu yang dapat kita perolehi menerusi segmen ceramah Ramadan bulan mulia dugaan puasa. Nanti kita ni akan ada kesempatan lagi untuk bersama dengan Ustazah ya, membincangkan topik yang lain pula ya. Selamat menjalani ibadah puasa Ustazah, dan kita berpisah di sini bersama lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.